Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Ini 10 hidupan laut gergasi yang menarik dan misteri. Bahagian 1. Biar betik. Hampa pernah bayangkan tak besar mana paus biru tu? Memang besar gila weh. Paus biru atau blue whale atau nama saintifik dia Balaenoptera musculus. Bukan saja binatang paling besar yang hidup atas muka bumi hari ini, tapi juga binatang paling besar yang pernah wujud dalam sejarah bumi. Dinosaur pun kalah tau. Panjang depa ni boleh pergi sampai 30.5 meter dan berat yang boleh cecah 200 tan. Berat sama dengan 40 ekor gajah Afrika weh. Berat lidah paus biru saja pun dekat nak sama dengan berat seekor gajah dewasa tau. Memang besar no haram lah. Jantung paus biru ni sama besar dengan sebiji kereta tau. Dia punya saluran darah utama punya laluan sampai manusia boleh berenang dalam tu. Tapi besar-besar depa ni, depa tak makanlah binatang-binatang besar lain. Depa ni makan keril atau geragau. Boleh telan sampai 4 tan keril dalam sehari tau. Depa ni hidup hampir di semua lautan kecuali lautan Arktik. Dekat Malaysia tak ada lah, sedap Melaka sempit sangat. Biar betik. Hampa tahu tak, ada satu gangster laut ni, kalau nampak bayang depa je semua pekat belah dari situ. Ini ialah orca. Kalau dalam bahasa Melayu tu paus pembunuh. Nama saintifik dia Orcinus orca. Nama saja paus, tapi sebenarnya dia ni lagi rapat dengan dolphin tau. Orca ni geng dolphin atau lumba-lumba terbesar di dunia. Orca jantan dewasa boleh membesar sampai 9 meter panjang dan berat depa boleh pi sampai 6 tan. Depa juga ada ekor yang kuat gila. Sekali dia hayun ekor tu, dia boleh berderas sampai 56 km per jam. Kalau ikan kena tibai, terus lupa jadi ikan. Anjing laut pun jadi anjing terbang tau. Yang paling power pasal orca ni, depa ni cerdik nak mampus bila bab memburu. Depa ni memburu secara kumpulan, tak kira lah mangsa kecil atau besar. Kalau anjing laut duduk sembunyi atas air tu, depa ni akan berenang serentak dan menyelit di bawah bongkar air. Ombak kuat tu buat anjing laut jatuh balik dalam laut. Memang power no haram. Biar betik. Hampa pernah dengar tak paus ada tanduk? Push, dah macam unicorn pula. Ni bukan cerita dongeng alam sebalik mata, tapi memang betul-betul wujud tau. Ini ialah narwhal. Nama saintifik dia Monodon monoceros. Narwhal ni sebenarnya salah satu spesies paus yang hanya hidup di lautan Arktik, dekat utara Kanada, Greenland dan Rusia. Kiranya lautan sejuk lah. Paus spesies ni tak ada lah besar sangat. Panjang badan dia boleh pergi sampai 55 meter dengan berat cecah 1,600 kg. Tapi yang buat narwhal ni pelik dan ajaib dari paus lain, depa ada tanduk atau sumbu panjang dekat kepala depa. Dekat 3 meter weh. Kadang-kadang depa ada sepasang tau. Sebenarnya benda tu bukanlah tanduk pun, tapi batang gigi dia tau. Kiranya macam gading gajah lah. Batang gigi tu bentuk spiral dan ada saraf-saraf halus di atas dia. Depa boleh rasa suhu, tekanan air dan pergerakan ikan. Nasib baiklah depa tak ada masalah gigi sensitif. Kalau dak mengelupuk dalam laut tu, dah lah sejuk no haram kat sana. Biar betik. Paus kelainan upaya ini paus paling sunyi di dunia. Paus ini dikenali sebagai paus 52 Hz ataupun 52 Blue. Ia mendapat nama dari suara panggilan uniknya yang berbunyi pada frekuensi 52 Hz. Berbeza dengan paus lain yang biasanya berkomunikasi pada frekuensi lebih rendah, iaitu dalam lingkungan 10 ke 40 Hz. Suaranya yang luar biasa ini membuatkan tiada paus lain yang dapat mendengar atau memahami panggilannya. Walaupun begitu, ia tetap terus berenang dan memanggil seolah-olah mencari teman sejati di lautan luas. Suara paus ini mula direkodkan oleh para pengkaji haiwan laut sejak 1989 dan berterusan berjaya dikesan hampir setiap tahun sehingga ke hari ini. Namun masih tiada siapa pun lagi yang berjaya menemuinya, termasuklah paus-paus lain. Kisah paus 52 Hz mengingatkan kita tentang ketabahan dan harapan walaupun kadang-kadang terasa sunyi. Semoga si 52 Blue berjaya menemui temannya satu hari nanti. Biar betik. Hampa pernah tengok tak ikan lumba-lumba? Hai, macam kena ketum.
Bunyi macam pelik, tapi benda ni betul-betul jadi tau. Ikan buntai atau pufferfish. Ada racun dalam badan depa yang dipanggil tetrodotoxin. Racun ni boleh kacau saraf dan lumpuhkan mangsa. Kalau kena dekat manusia tu, ada peluang cerah lah untuk terus pindah masuk alam lain tau. Tapi lumba-lumba ni pula cerdik. Depa ni tak makan terus lah ikan buntai tu. Depa tokak sikit, lepas tu passing dekat kawan-kawan. Ikan buntai tu bila dia dah stres, dia lepaskan sikit-sikit racun dia. Lumba-lumba ni pula cerdik. Depa macam tahu je limit tahap bahaya racun tu. Lumba-lumba bila kena je dos kecil tu, terus otak dia fly. Depa passing sesama depa sampai semua pening kepala. Lepas dah mabuk dah semua, pekat timbul ke atas. Layan bayang-bayang sendiri kat permukaan laut. Ingat manusia je ada jenis ni. Lumba-lumba pun ada noh. Biar betik. Uish, besar gila ikan jerung ni. Tapi janganlah gelabah bewak. Depa ni tak makan orang tau. Ini ikan jerung paus. Nama saintifik dia Rhincodon typus. Jerung paus ni kita boleh jumpa di laut tropika dan subtropika di seluruh dunia. Dekat Malaysia pun kerap boleh jumpa tau. Nak kenal jerung ni senang saja. Badan depa warna kelabu, penuh dengan tumpuk-tumpuk dan garisan putih. Jerung paus ni bukan saja jerung paling besar, tapi juga ikan yang paling besar di dunia tau. Boleh membesar sampai 12 meter panjang. Tapi saintis pernah jugalah rekod sekor yang sampai 18 meter panjang. Besar nak mampus yo. Badan saja besar, tapi jerung ni tak memburu macam kebanyakan jerung lain. Depa ni jenis filter feeder. Depa ni akan berenang sambil buka mulut depa. Lepas tu depa akan tapis air laut untuk makan plankton, ikan-ikan kecil dan juga udang-udang halus. Depa boleh tapis sampai lebih kurang 6,000 liter air laut dalam masa sejam tau. Biar betik. Hampa tahu tak, ada jerung yang kepala dia bentuk macam mertun weh. Mertun tu tukul lah. Ini ialah jerung kepala tukul. Kalau bahasa orang putih tu hammerhead shark lah. Depa ni kumpulan jerung dari keluarga Spirinidae yang rata-rata bentuk kepala lebih kurang sama. Yang paling besar dalam keluarga ni dari spesies Great Hammerhead yang boleh membesar sampai 6 meter panjang. Kepala bentuk saja macam tukul atau mertun, tapi depa tak gunalah sebagai senjata pihawin dekat mangsa. Kepala tukul tu yang dipanggil cephalofoil tak keras pun, tapi banyak membantu jerung ni memburu tau. Kepala tu bagi pandangan 360 darjah pada jerung-jerung ni. Mata dia duduk dekat hujung kiri kanan. Memang payahlah mangsa nak lepas. Dah macam pakai dashcam keliling. Bukan tu saja, kepala tu juga penuh dengan sensor elektrik tau. Depa ni boleh kesan cas-cas elektrik dari binatang-binatang yang duk sembunyi dalam pasir. Dah macam metal detector lah pula, tapi untuk ikan lah. Yeah, get in the water, man. Biar betik. Hampa tahu tak, ada jerung yang rupa dia punya lah pelik sampai orang confuse dia ni real ke tak? Ini ialah jerung goblin. Nama saintifik dia Mitsukurina ostoni. Wah, nama macam pelakon Jepun yang kerap hampa simpan dalam folder file kerja sekolah tu. Tapi rupa depa ni seram gila weh. Jerung pelik ni boleh membesar sampai 4 meter panjang. Jerung goblin ni bila depa nampak mangsa yang depa nak makan, terus muka jadi buruk. Jerung ni ada rahang yang boleh melonjak keluar tau. Laju no horomo dia tokak. Kalau mata kasar memang tak nampak weh. Gigi dia pula tak macam kebanyakan jerung lain. Memang halus dan tajam macam jarum. Memang khas untuk tak bagi mangsa keluar lepas kena ngap. Tapi manusia memang jaranglah bertembung dengan jerung ni. Depa ni hidup pada kedalaman 2000 meter tau. Sebab tempat depa ni gelap, depa guna bahagian muncung depa tu yang ada sensor khas untuk kesan isyarat elektrik daripada ikan dan sotong yang berenang dekat. Like, komen dan repost. Biar betik. Ada jerung yang guna ekor dia sebagai senjata macam cemetio dia tibai. Ini ialah jerung treasure. Depa ni sekumpulan ikan jerung dari genus Alopias. Jerung treasure ni boleh membesar sampai 6 meter panjang tau. Tapi dekat separuh daripada panjang tu mai daripada ekor dia saja. Bila ikan jerung ni memburu, terutamanya ikan-ikan kecil macam ikan sarding atau ikan temenung, depa akan berenang laju keliling kumpulan ikan-ikan tu. Lepas tu dia hawin ekor dia. Laju boleh cecah 100 km per jam tau. Ekor tu jadi macam
kaca peti yang turut hasilkan gelombang yang kuat cukup untuk bagi ikan-ikan terpengsan dan ada juga hak pindah terus ke alam lain. Lepas tu dia kutip sekok-sekok. Depa ni juga satu-satunya jerung yang boleh terbang keluar daripada air tau. Depa guna ekor depa yang panjang dan kuat tu untuk lompat keluar daripada laut. Untuk apa dia lompat tu aku tak tahu. Saintis pun duk garuk kepala lagi sampai lah ni. Ada hak kata depa nak buang parasit dekat badan. Ada juga yang kata depa saja nak show off dekat member. Memang power noh. Biar betul. Hampa tahu tak, ada ikan jerung yang rupa dia tak berubah sejak zaman dinosaur. Ini ialah frill shark. Nama Melayu dia tak ada. Tapi kalau direct translate tu, jadi jerung berjumbai lah. Nama saintifik dia, Chlamydocoelanchus anguinus. Badan dia panjang macam belut dengan panjang yang boleh sampai 2 meter. Depa ada 6 pasang insang berjumbai. Mulut dia pula penuh dengan lebih 300 batang gigi halus macam jarum yang tersusun berbaris-baris tau. Hampa tengok ni, seram gila mat. Gigi ni depa guna untuk tangkap sotong tau. Memang senang lah janggut-janggut sotong tu nak tersangkut kat situ. Kalau kena orang tu aku tak tahulah. Tapi seram-seram rupa dia, jerung ni sebenarnya tak bahaya pun pada manusia. Depa ni tak agresif dan jarang-jarang manusia jumpa. Depa ni hidup di kebanyakan lautan dalam di dunia. Kira-kira kedalaman 500 hingga 1000 meter. Rupa dan sifat jerung ni tak berubah langsung sejak 80 juta tahun dulu. Tu zaman T-Rex jadi abang long kawasan tau. Kiranya depa ni fosil hidup lah. Ya. Biar betul. Hampa pernah tengok tak penyu tidur? Ish. Syok tengok dia tidur noh, tenang je. Tahu tak yang sebenarnya penyu tak boleh bernafas pun dalam air? Wush, berani dia tidur noh. Penyu sebenarnya boleh tahan nafas antara 4 hingga 7 jam dalam laut tau. Penyu lagi suka tidur dalam laut daripada naik ke darat sebab lagi selamat daripada pemangsa. Biasanya dia akan rehat di celah-celah batu karang atau di dasar laut yang tenang. Denyutan jantung mereka jadi sangat perlahan. Jadi oksigen pun kurang guna. Seronok jadi penyu. Tidur tenang bawah laut. Apa masalah dunia pun dia tak kisah. Yeah boy. Terima kasih geng sebab tengok video ni sampai habis. Kalau hampa berminat nak dengar suara-suara burung pelik dan unik, hampa klik saja dekat gambar tergantung ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.